Lah, boleh dengar suara saya? Dengar Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita ruang dan membuka kita peluang untuk kita bersama-sama bertemu sekali lagi di dalam perkongsian mingguan kita pada petang Jumaat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini. Lalu insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan bicara kita. Okey, di mana kita dah sentuh pada sesi yang lepas berkenaan ayat yang ke-83 daripada surah Al-Maidah. Okay. Ayat 83 daripada surah Al-Maidah di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Baik, ini ayat ke-83 daripada surah Al-Maidah. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza sami'u. Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita dengan Allah Taala sedang menceritakan tentang satu kumpulan manusia. Wa idza sami'u. Okey, kerana Allah Taala menggunakan dhamir hum. Okey, dan hum ini maksudnya adalah bilangan yang ramai. Okey, wa idza sami'u, dan apabila mereka mendengar, sami'u daripada perkataan as-sama', yakni mendengar. Ma unzila ila rasul, apa yang telah diturunkan kepada ar-rasul. Okey. Al-Quran Karim apabila membawa datang perkataan ar-rasul, okey, maka dia salah satu daripada dua. Okey, yang pertama ar-rasul dekat sini seperti mana yang maklum dalam mana-mana ayat Al-Quran, ia membawa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, ia membawa maksud Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau ayat itu secara umum Allah Taala cerita macam ni. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, apabila mereka mendengar apa yang telah diturunkan kepada ar-rasul. Okey. Dan bila kita tengok konteks secara keseluruhannya, tidak ada penceritaan secara khusus tentang mana-mana nabi dan rasul. Okay, tak ada cerita tentang Nabi Adam ke, Nabi Musa ke, Nabi Ibrahim ke. Okay, maka ar-rasul yang dimaksudkan dekat sini adalah Rasulullah. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah apa ya ayyuhan nabi contohnya. Bila ada ayat-ayat yang menceritakan tentang perkataan an-nabi atau ar-rasul, maka yang dimaksudkan dekat situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita tengok satu konteks tu, ada perkataan ar-rasul. Okey, tetapi ar-rasul yang disebutkan itu dia duduk dalam satu kategori. Okey, dia duduk dalam satu konteks, dalam satu penceritaan. Okey, di mana kita kalau nak cari contoh perkataan Rasul, ada perkataan Rasul secara tepat. Okey, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang irsal, tentang penghantaran, pengutusan Nabi dan Rasul. Okey, di mana bila datang perkataan Rasul, maka kita nak membezakan antara Nabi SAW dengan Nabi-Nabi yang lain, maka berdasarkan kepada konteks dan penceritaan. Okey. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'. Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan dalam bentuk pujian, al-madh. Okey. Pujian di mana Allah Taala menyebutkan ada satu golongan manusia ini apabila dia mendengar apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diturunkan kepada Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita sedang baca, kita sedang pelajari ini, maka ia adalah benda yang diturunkan kepada Nabi SAW. Maka apa yang jadi pada orang yang mendengar ayat-ayat Al-Quran ini? Tara a'yunahum. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu akan melihat
a'yunahum, mata-mata mereka ini tafidu minad dam'. Tafid, okey, apa maksud tafid? Tafid daripada perkataan fadha yafidu. Okey. Fadha yafidu. Apa maksud fadha? Fadha ni maksudnya melimpah. Okey. Melimpah. Maksudnya dia lebih daripada had yang diperlukan. Okay, maka dipanggil fadha. Okay, kita tuang air contoh. Bila kita nak sebut dalam bahasa Arab kan. Bila tuang air teh. Okay, lepas tu tak perasan. Tiba-tiba air tu melimpah keluar. Okay, maka kita kata fadhal ma'. Okay, fadha syai'. Okay. Asyayu. Okay, fadha ataupun yafidu. Maksudnya air dah melimpah. Okay, ataupun orang Arab juga dia menggunakan pada air yang terlalu banyak. Yang melimpah macam contoh banjir. Okay, banjir dalam bahasa Arab dinamakan sebagai al-fayadan. Okay, fayadan kerana kita perlukan hujan, kita perlukan air, tapi bila air itu dah terlalu banyak, lalu melimpah lebih daripada kadar yang sepatutnya, maka dia jadi fayadan, benda yang melimpah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wahai Rasulullah, kamu akan tengok pada mata mereka ini melimpah-limpah. Apa yang melimpah-limpah daripada mata mereka? Ad-dam'. Ad-dam' adalah air mata. Ad-dam'u adalah air mata. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita tahu ayat ni ayat yang menceritakan tentang pujian? Okey, yang pertama Allah Taala menceritakan bagaimana mereka ini menitiskan air mata. Menangis ketika mana mereka mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan Allah Taala nak menunjukkan bahawa ini pujian yang bukan pada orang-orang bukan pada semua manusia, hanya pada orang-orang yang tertentu je. Allah Taala menyebutkan tafidu minad dam'. Kamu tengok mata mereka bukan hanya mengalir setitik dua titik air mata, tetapi mencurah-curah air mata. Melimpah-limpah air mata yang keluar daripada mata mereka. Lalu menyebabkan kita tertanya-tanya. Okey. Apa persoalan yang kita tertanya-tanya? Siapa dia ni? Wa idza sami'u. Siapa dia manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang memuji mereka ini? Okay. Sedangkan sepatutnya kita orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, antara tanda seseorang itu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menyebutkan tentang iman. Okay. Iman ini kata Nabi SAW bid'un wa sab'una syu'bah. Ada lebih kurang 76 perkara yang mana kalau kita ada 76 perkara ini, maka kita ada keimanan yang sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ada 76 benda, maka iman kita 100%. Tapi sukar bagi manusia nak ada ke semua 76 ni. Antaranya Nabi SAW sebut al-haya'u syu'batun minal iman, imatatul adha 'anil tariq, sebahagian daripada iman, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Bukan kebersihan je, at-tuhur maksudnya menyucikan. Okey, proses menyucikan itu adalah sebahagian daripada iman. Okey, maka iman ini ada 76 cabang dia. Okay, mana kita kena ada 76 baru iman kita lengkap dan sempurna. Okay, iman sentiasa 100% insya-Allah. Cuma kita nak mencapai tahap kesempurnaan tu, maka perlu ada 76 cabang ini. Dan di antara 76 cabang ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal, okay, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Okay. Allah Ta'ala menyebutkan antara ciri orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan datang rasa takut. Okay. Ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara tanda seseorang tu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya ialah apabila dia dengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, okey, maka apa akan jadi? Wa idza tuliyat alaihi ayatuh zadatuhum imana, akan bertambah keimanan. Keimanan manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala akan bertambah. Maksudnya bila kita dengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menyentuh emosi kita. Okay, sama ada menyentuh dari bentuk semangat.
Al-Quran datang, lalu bila kita dengar ayat Al-Quran, kita semakin bersemangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersemangat untuk terus berada di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun disentuh emosi dalam bentuk kegembiraan. Kita dengar tentang syurga. Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang syurga. Maka betapa gembiranya kita dengar syurga ni, jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Okey. Ataupun bila kita dengar tentang Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang neraka contohnya. Okey, lalu bila kita dengar tentang neraka, kita jadi takut. Okey, kita jadi kita jadi bersabar dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjentik emosi kita. Dan kadang-kadang bila kita dengar ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan rasa sedih. Okey, dengar bentuk tambah kalau imam baca dengan suara yang mendayu-dayu dengan syahdu, maka akan menyentuh emosi kita. Dan itu adalah fitrah bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan tersentuh emosi dia. Dan biasanya antara benda yang biasa terjadi bila kita dengar orang baca Al-Quran adalah kita menangis. Lalu menangis itu adalah benda biasa. Bahkan Nabi SAW menggalakkan kita. Kalau kamu nak baca Al-Quran, kalau kamu Nabi suruh menangis. Kalau kamu tak mampu untuk menangis, maka fadabaku, kata Nabi SAW. Kalau kamu tak mampu nak menangis bila mana membaca Al-Quranul Karim, maka fatabaku. Berpura-puralah kamu menangis. Berpura-puralah, tunjukkan seolah-olah kamu sedang menangis, kata Nabi SAW. Okey. Tetapi ayat ini datang, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dama. Kita kata sebelum ni bahawa menangis ini adalah fitrah bagi orang beriman. Kita kalau benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menangis bila dengar ayat Al-Quran itu perkara biasa. Kita pergi masjid, dengar imam baca pada solat-solat jahriyah, pada ketika Ramadan, pada ketika solat hari raya, kita dengar pada solat-solat jahriyah, dengar bacaan imam, maka tersentuh hati kita, benda biasa. Tapi kenapa datang pujian Allah Subhanahu Wa Taala pada satu golongan manusia ni? Menyebabkan kita pelik, siapa golongan manusia? Sedangkan boleh kita kata semua orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan sedih, mereka akan menangis bila dengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada orang yang lagi dahsyat. Kita dengar macam mana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz baca satu ayat dan kerana takutnya dengan kesan daripada ayat tersebut, maka dia ulang ayat tu sampai masuk waktu subuh. Dia baca ayat tu dalam qiyamul lail dan dia ulang-ulang ayat tu sehingga masuk waktu subuh. Ada orang yang baca ayat yang sampai takut, sampai pengsan. Ada orang yang lagi hebat situasi dia bila dengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam ayat ni Allah Taala puji satu golongan manusia yang menitiskan air mata, yang mengalirkan air mata dia bila dengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. So apa kelebihan yang ada pada manusia ini? Yang ni yang kita bila kita ada suatu tanda soal yang besar yang mana kita tak dapat nak rungkaikan daripada ayat ini, maka kita perlukan kepada sebab turunnya ayat Al-Quran. Okay. Lalu Subhanahu Wa Taala sebut antara sebab mereka ni mengalirkan air mata, dan begitu juga orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, antara sebab mereka mengalirkan air mata kerana mimma arafu minal haq. Allah Taala sebut kat belakang ni, mimma arafu minal haq. Kerana mereka tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam Al-Quran, semuanya adalah kebenaran-kebenaran daripada Allah Taala. Allah Taala cerita tentang Muhammad sebagai Rasulullah, ia benar. Allah Taala menceritakan Allah sebagai Tuhan dan apa tanggungjawab dan hak yang manusia perlu buat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu benar. Syurga, neraka benar, dosa, pahala benar, azab dan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi semuanya adalah benar. Lalu bila kita tahu dan kita yakin Quran tu benar, tapi pernah tak kita bila kita dapat Quran, kita kata Al-Quran ni kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah kebenaran yang nyata. Al-Quran ni tidak ada sebarang kekurangan, tidak ada sebarang kesilapan. Tapi bila kita cakap pasal benda tu, ada tak kita menangis? Ada tak kita menangis? Ataupun bila kita cakap pasal Al-Quran, biasanya kita bercakap dalam nada yang semangat. Nada yang gembira, nada yang semangat. Kerana Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi orang yang bersama-sama dengan Al-Quran. Orang yang mendapat Al-Quran. Nabi SAW sampaikan dan dapat pada kita umat Nabi SAW.
Tapi ada satu golongan manusia ni mimma arafu minal haq. Bila dia tahu Al-Quran ni ada kebenaran, maka dia menangis. Dan siapa dia golongan ini? Dan mereka berkata, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yaqulun, mereka berkata, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami, amanna. Dan selalu saya sebut tentang bila kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita berdoa dan kebanyakan daripada kita bila berdoa kita guna nama Ya Allah. Kita guna nama Ya Rahman. Kita guna nama Ya Rahim. Tetapi dalam doa kita banyakkan guna perkataan Rabbana. Dalam doa kita banyakkan guna perkataan ini. Rabbana. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam muka surat second last. Muka surat kedua terakhir surah Ali Imran. Kalau kita buka surah Ali Imran, maka muka surat yang second last. Pada perenggan yang separuh yang kedua daripada surah tu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Rabbana, apa ayat dia? Qu'udan wa ala junubihim tafakkaruna fi khalqis samawati. Rabbana, Allah Taala sebut, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana yang pertama. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana yang kedua. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا yang ketiga. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا yang keempat. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. Ini yang kelima. 5 kali sebut Rabbana. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut 5 kali sebut Rabbana. Tengok lepas 5 kali Allah Ta'ala sebut apa. Wala tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Ni habis 5 Lepas habis 5 apa jadi? Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha. Allah Ta'ala menyebutkan fastajaba lahum rabbuhum. Setelah 5 kali mereka sebut Rabbana, 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 maka Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala perkenankan doa mereka. Nak tunjukkan pada kita bahawa antara lafaz meminta, kita bila meminta daripada orang, kita panggil wahai Tuan, wahai yang bijaksana, wahai yang baik, yang pemurah. Kita ada nama-nama pujian yang kita puji pada orang bila nak minta bantuan, bila nak minta tolong. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Taala sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, al-asmaul husna. Allah Taala suruh kita berdoa dengan asmaul husna, tetapi pada masa yang sama jangan abaikan perkataan ini. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Jangan abaikan. Kerana ini adalah antara sebab mustajabnya doa. Rahsia-rahsia dalam Al-Quran ni banyak nak kena selongkar. Antaranya adalah dengan kita menggunakan perkataan Rabbana. Maka orang-orang yang Allah Ta'ala puji ni, antara sifat mereka, kata Allah Ta'ala, bila mana mereka menangis ini, yaquluna rabbana amanna. Mereka berkata, wahai Tuhan kami beriman kepada kamu, wahai Tuhan. Faktubna ma'asyahidin. Maka tunjukkanlah kami, jadikanlah kami, kategorikan kami bersama dengan orang yang syahidin. Apa maksud syahidin? Orang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, dan mereka menjadi umat Nabi SAW, dan mereka menjadi saksi antara orang yang menyaksikan kebenaran agama Nabi SAW. Lalu kita nak tahu siapa dia mereka ini. Maka kita tengok daripada ayat ni kita tak nampak. Tapi bila mana kita tengok pada sebab turunnya ayat ini, iaitu daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, kerana Abdullah ini dia sahabat Nabi, dan Az-Zubair bin Al-Awwam adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Qala, kata Abdullah bin Zubair, nazalat hadhihi al-ayah fin Najashi wa ashabih. Ayat ini turun kepada
An-Najashi wa ashabih. Okey. Ayat ni turun kepada Najashi. Siapa dia Najashi ni? Okey, Najashi ini adalah Nabi SAW apabila sahabat-sahabat Nabi mengadu kepada Nabi SAW ketika fatrah di Makkah Al-Mukarramah. Okey, ketika Nabi bersama sahabat di Makkah Al-Mukarramah, maka mereka menerima siksaan-siksaan. Mereka menerima kesakitan-kesakitan. Lalu menyebabkan para sahabat ni kata, wahai Rasulullah, kenapa kita tak berhijrah keluar, tinggalkan Makkah Al-Mukarramah? Okay, walau bagaimanapun nak berhijrah maka perlukan kepada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya memfardukan, memberi satu kewajipan ibadah kepada orang-orang di Makkah Al-Mukarramah untuk berhijrah. Hijrah adalah ibadah seperti mana salat. Okay, Allah Taala fardukan hijrah kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maka mulalah mereka berhijrah. Namun nak berhijrah ke mana? Nak tinggalkan Makkah, nak pergi ke mana? Takkan keluar daripada mulut naga masuk dalam mulut harimau. Okay, so mesti ada satu tempat yang boleh orang Islam untuk duduk dekat situ tanpa menerima siksaan-siksaan, tekanan-tekanan. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi SAW untuk menghantar, untuk menghijrahkan orang-orang beriman pada Allah Taala ke Al-Habasyah. Okay, ke Al-Habasyah. Al-Habasyah ataupun nama dia sekarang ni masih lagi nama yang sama, iaitu Habsyah. Ataupun ialah Habsyah ni mungkin nama Arab ataupun nama Melayu. Nama English dia adalah Ethiopia. Okay, Al-Habasyah, Ethiopia, dekat utara Afrika. Dan Al-Habasyah ini adalah satu negara Kristian, satu negara Nasrani. Dan rajanya pada waktu itu, pada ketika itu adalah yang bernama An-Najashi. Dan An-Najashi ni kemungkinan dia adalah nama gelaran macam Fir'aun. Fir'aun adalah gelaran kepada raja-raja di Mesir. Okay, dan kemungkinan juga An-Najashi ni adalah gelaran bagi raja-raja di Al-Habasyah. Al-Habasyah ni kena tahu sekarang ni Habsyah ni dia nampak mundur sikit. Okay, tetapi Al-Habasyah ini adalah pusat penyebaran Kristian di Afrika pada waktu itu. So dia adalah satu kerajaan yang besar. Adapun di semenanjung tanah Arab, maka Habasyah ni dia ada cawangan dia dekat semenanjung tanah Arab, iaitu di negara Yaman. Okay, bila mana Najashi ni dia hantar seorang dia punya panglima perang dia yang bernama Abrahah, okay, untuk jadi wakil Kristian di Yaman. Okay, dan Abrahah inilah yang kemudiannya nak datang menghancurkan Kaabah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Kaabah daripada Abraham. Okey, lalu nak bagi tahu bahawa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Al-Habasyah. Siapa yang mampu maka hijrahlah ke Al-Habasyah. Dan Habasyah pada ketika itu diperintah oleh seorang raja yang bergelar An-Najashi, dan nama raja itu adalah Ashamah. Ya, Ashamah, hamzah sad ha mim ta marbutah. Ashamah. Lalu Ashamah ni dia adalah orang yang kuat beragama. Dia bukan saja-saja nak membesarkan daulah, nak buat satu negara Kristian. Dia tak boleh orang yang 50-50 Kristian, orang yang 10% Kristian. Tak, dia mesti orang yang 100% Kristian ataupun kita panggil mutadayyin. Orang yang beragama. Samalah kalau kita nak buat projek-projek agama, kita nak jadikan negara kita negara yang full-fledged Islamic country. Okey, kita nak ada bank Islam, okey. Maka kita perlukan orang yang 100% Muslim. Kita tak boleh orang yang 50% Muslim, yang mana bila kena kacau sikit dia dah teragak-agak, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, tak boleh. Okay, dia mesti 100% Muslim. So Najashi adalah 100% Kristian. Dia adalah seorang mutadayin, seorang yang kuat berpegang dengan agama. Okay, lalu bila kuat berpegang dengan agama, dia tahu tentang isi kandungan Injil. Dan antara isi kandungan Injil adalah menceritakan tentang kebangkitan seorang Nabi dari tanah Arab, yang nama dia Ahmad, yang nama dia Muhammad. Lalu bila mana datang rombongan orang Islam ke Al-Habasyah ini, maka An-Najashi dia tanya dulu. Dia tanya, kamu ni daripada mana, siapa kamu, apa yang berlaku pada kamu. Lalu diceritakan bahawa ada nabi yang telah dibangkitkan. Ada nabi yang telah dibangkitkan di semenanjung tanah Arab di Makkah Al-Mukarramah. Lalu An-Najashi dia dengar je, dia tahu siapa nabi ini.
Dia tahu siapa Nabi ni, dan oleh kerana dia seorang yang beragama, maka dia terus beriman dengan Nabi SAW. Okay, walau bagaimanapun Najasyi ni dia kita nak kata macam mana, dia adalah lone ranger, ataupun apa lelaki Habasyah terakhir, yang beriman dengan Nabi SAW. So semua orang yang bersama dengan Najasyi tak nak masuk Islam. Kan Najasyi dah cerita tentang Nabi SAW, tapi yang lain semua masih berpegang dengan Kristian, menyebabkan Najasyi ni dia menyembunyikan keislaman dia. So tak ada orang tahu. So bagaimana kita tahu Najasyi ini beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila Nabi SAW memberitakan tentang kematian An-Najasyi. Okay, Nabi cerita tentang kematian An-Najasyi dan Nabi suruh sembahyang dengan sembahyang gaib. Okay, ini asal kepada solat jenazah gaib. Solat jenazah gaib Nabi SAW lakukan kepada An-Najasyi. So bila Nabi SAW suruh solat, maksudnya adalah Najasyi ini adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so apa yang berlaku pada An-Najasyi ini? Okay, bila mana datang rombongan orang Islam datang jumpa Nabi datang ke Al-Habasyah, maka setelah Najasyi ini dia tahu tentang latar belakang orang yang datang ni, maka dia menyambut dengan tangan terbuka. Okay. Lalu orang-orang yang duduk dekat Habasyah ni, dia duduk dalam satu tempoh yang lama. Dalam satu tempoh yang lama. Katalah Nabi SAW orang-orang Islam mula diganggu secara terang-terangan pada tahun 10 kerasulan Nabi SAW. Sebelum tu Nabi diganggu juga, tapi dengan limited, dengan tak dikacau sepenuhnya. Kena kacau sikit-sikit, geli-geli macam itulah. Tapi setelah tahun ke-10 kerasulan Nabi SAW, Nabi diganggu secara besar-besaran. Orang Islam disakiti secara besar-besaran. Sebab apa? Pada waktu ni Nabi kehilangan 2 orang pendukung kuat Nabi SAW, iaitu Khadijah dan Abu Talib. Isteri Nabi yang nama dia Khadijah dan Abu Talib. So Nabi kehilangan 2 orang yang menjadi penyokong Nabi SAW, dan Abu Talib adalah antara pemuka ataupun ketua orang Arab di Makkah. Maka orang, bila mana Abu Talib ada, orang tak berani nak sentuh Nabi SAW. Tapi dengan kematian Abu Talib, maka ruang terbuka untuk buat apa saja pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW berhijrah pada tahun ke-13 kerasulan. Tahun ke-13 kerasulan Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. So daripada tahun ke-10 ini, maka Nabi SAW sudah perintahkan para sahabat semua untuk berhijrah ke Al-Habasyah. Bahkan ada sebahagian yang Nabi SAW perintahkan untuk hijrah ke At-Taif, untuk selamatkan diri pada At-Taif. Namun Taif ni dia tetap tak selamat, kerana Taif ni masih lagi ada hubungan kekeluargaan dengan orang-orang di Makkah Al-Mukarramah. Lalu kebanyakan para sahabat yang nak berhijrah, maka mereka berhijrah ke Al-Habasyah. Lalu mereka duduk dekat Habasyah berapa lama? Setelah mereka duduk dekat Habasyah, pada zaman yang tak ada komunikasi, bukan senang, susah. Lalu orang yang sampai kat Habasyah ni, mereka pun tertanya-tanya. Dan Habasyah dengan Makkah ni perlu rentas laut. Bukannya naik kuda ke naik unta ke, tak ada laluan. Perlu merentas laut. Lalu orang-orang yang dah sampai kat Habasyah ni, dia nak tahu apa yang jadi kepada Nabi SAW, maka dia ambil masa yang agak lama untuk tahu. So bila bila mereka mula cuba untuk membina komunikasi antara Habasyah dengan Nabi SAW, akhirnya orang-orang dekat Habasyah ni dia tahu bahawa Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW dah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Diorang cek-cek kat Mekah, tak ada Nabi SAW. Nabi dah berhijrah ke Madinah. Lalu mereka pun berazam untuk ikut Nabi SAW. Mereka berhijrah ke Habasyah kerana tekanan keadaan yang memaksa mereka dekat Makkah Al-Mukarramah. Dan Nabi tak dapat arahan lagi pada waktu tu untuk berhijrah. Maka orang yang tak tahan ni, dia terpaksa keluar daripada Makkah Al-Mukarramah. Tapi bila mana mereka tahu Nabi dah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka mereka nak ikut Nabi SAW. Lalu berterima kasih pada Najasyi, lalu mereka pun pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan mereka ke Al-Madinah Al-Munawwarah ini, maka perjalanan mereka disertai
Okey, perjalanan mereka disertai oleh 8 orang. Okey, disertai oleh 8 orang. Dan 8 orang ni siapa dia? 8 orang ni. 8 orang ni adalah pendeta-pendeta Kristian. Okey, yang menemani menemani orang-orang Islam untuk sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Dan mereka juga dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, Ibnu Jarir menyebutkan bahawa mereka disertai oleh 8 orang qissis dan ruhban, orang pendeta-pendeta Kristian, dan juga 60 orang tentera. 60 orang yang Najasyi perintahkan untuk pergi ikut pergi temankan orang Islam ni untuk sampai ke Madinah dengan selamat. Dan mereka bergerak menuju ke Madinah pada tahun bila? Pada tahun ke-7 Hijrah. Nak tunjukkan betapa lamanya mereka terputus hubungan dengan Nabi SAW. Tapi ada juga hubungan-hubungan tertentu kerana Nabi SAW berkahwin. Nabi SAW berkahwin dengan Ummu Habibah. Nabi berkahwin dengan salah seorang isteri Nabi, Ramlah binti Abi Sufyan, anak kepada Abu Sufyan, Ummu Habibah. Ke mana Ummu Habibah berada di Al-Habasyah. Okay. Najasyi yang jadi wali dia. Bukan wali dia, Tok Kadi dia. Najasyi yang siapkan mahar apa semua untuk Nabi SAW. Okay. So hubungan tu ada. Okay. Namun hubungan tu bukan hubungan yang kerap. Kerana takut orang kafir. Bahkan orang kafir pun dah hantar beberapa rombongan untuk pujuk Najasyi supaya pulangkan balik orang Islam ni kembali ke Makkah Mukarramah. Tapi Najasyi dia dah tahu siapa dia orang beriman dan siapa dia Nabi SAW, maka dia tak benarkan. Okey, maka orang Islam bila dah dengar Nabi SAW berhijrah dan mereka dengar lewat dah tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah baru mereka dengar Nabi SAW dah berhijrah ke Madinah. Lalu mereka pun pergilah menuju bersama Nabi SAW. Pergi menuju ke Madinah untuk duduk bersama dengan Nabi SAW. 8 orang pendeta Kristian dan 60 orang Kristian juga, Nasara. Okay, lalu apabila mereka masuk jumpa Nabi SAW, lalu mereka hidup dalam masyarakat Muslim. Dalam suasana orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengok macam mana 68 orang ni bila dia masuk dalam suasana Muslim, mereka tertarik untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala puji mereka bila mana mereka dengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bila mendengar Al-Quran, maka Allah Ta'ala kata tafidu minad dam, tara a'yunahum tafidu minad dam. Kamu melihat wahai Muhammad, mata-mata mereka bergenangan air mata. Kerana mimma arafu minal haq, kerana bila mereka dengar Al-Quran, mereka faham isi kandungan Al-Quran, mereka tahu kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Maka kerana itu apa yang mereka kata? Rabbana amanna. Wahai Tuhan kami beriman kepada Engkau. Kami beriman kepada Nabi SAW. Kami beriman kepada Al-Quran. Okay, nampak? Ini kalau kita benar-benar praktiskan Islam, kita tunjukkan Islam, kita tak ada rasa malu, tak ada rasa ragu-ragu untuk tunjukkan Islam kita pada orang, orang akan melihat keindahan dan kecantikan Islam. Tapi kita takut-takut nak tunjukkan Islam. Bahkan kita cuba bawa Islam ni duduk bawah acuan orang lain. Okay, duduk bawah acuan orang lain. Bila mana kita kata, bila kita sebut bahawa ada perayaan-perayaan agama yang kita tak boleh nak celebrate. Tapi ada orang dia cuba juga, dia kata Islam tolerate, dia ada toleransi yang tinggi. Maka kita meraihkan orang di sekeliling kita. So kita kata macam mana orang yang segan, dia tak ada izzah, dia tak ada kekurangan dalam diri kita, rasa kemuliaan, rasa keberanian untuk mendokong nama Islam, untuk tunjukkan pada orang bahawa kita ni seorang Muslim. Hatta kita nak memperdengarkan orang baca Al-Quran pun kita segan. Tapi kalau kita baca, kita nyanyi lagu yang baru datang kat Malaysia tu, apa nama dia? Billy, apa benda dah datang. So bila kita nyanyi benda tu, masuk dalam KTM, dalam LRT ke, nyanyi lagu Mat Saleh, wah punya happy. Masuk dalam, pergi kat kawasan mana-mana, majlis mana-mana untuk menyanyi, oh kita rasa bangga boleh menyanyi. Tapi kalau kita nak baca Al-Quran, ramai orang rasa bukan tak boleh baca, semua yang boleh menyanyi ni boleh baca Quran, suara dah sedap, okey, tapi nak baca Al-Quran segan, malu, takut.
Okey, macam-macam persepsi yang ada. Tapi tengok bagaimana orang yang betul-betul mengamalkan Islam, yang menjadikan suasana tu suasana Islam, maka orang-orang yang orang-orang Kristian yang maka orang-orang Kristian yang datang 68 orang yang datang ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala turunkan ayat ini menceritakan tentang mereka. Bahkan cerita yang Allah Ta'ala sebutkan pada ayat 83 ni, dia ada kaitan secara langsung dengan ayat sebelum dia, ayat 82. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat 82, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara. Allah Ta'ala bagi satu statement. Allah Ta'ala kata, orang yang paling memusuhi kamu, orang yang beriman pada Allah Ta'ala, adalah dua golongan. Ni kuat pemusuhan dia. Satu, orang Yahudi. Dan yang keduanya adalah orang musyrik. Ni kita kena tahu. Siapa dia musyrik? Musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Hindu. Pergi. Christian 3 in 1. Sebab bukan semua Christian 3 in 1. Christian 3 in 1 ni. 3 dalam 1. Ini syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini golongan musyrik. Allah Taala kata Yahudi dan golongan-golongan musyrikin ini adalah orang yang paling dahsyat permusuhan. Islam yang paling kuat sekali, inilah dia, ini musuh Islam yang paling kuat. Yahudi campur musyrikin. So kalau kita nak minta bantuan, kalau kita nak minta pertolongan, kalau perlulah, katalah kita terpaksa, kita tak ada kekuatan dari segi ekonomi, dari segi tentera, kita nak minta tolong, bantuan untuk lawan musuh kita. Siapa yang kita nak minta tolong? Jangan minta tolong Yahudi dan musyrik. Jangan minta tolong. Pergi kat India ke minta tolong ke? No. Pergi kat Israel nak minta tolong ke? No. Mereka tak akan tolong. Kalau tolong pun kerana kepentingan peribadi yang lain. Kerana Allah Ta'ala dah cerita bahawa mereka ini adalah manusia yang asyad dan nasi adawah. Orang yang paling dahsyat permusuhan dengan orang beriman pada Allah Ta'ala. Lalu kita nak minta tolong siapa? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara. Maka Allah Ta'ala kata, carilah orang yang paling rasa sayang dia. Aqrabahum mawaddah. Orang yang ada rasa cinta, rasa sayang pada orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Siapa dia? Orang-orang Nasrani. Cari orang-orang Kristian untuk tolong. Kalau terpaksa. Kita ada orang-orang beriman. Kita punya ikhwah. Saudara-saudara seagama kita. Maka minta tolong daripada diorang dulu. Tapi kalau kata terpaksa. Kalau kata terpaksa untuk minta bantuan, maka mintalah bantuan daripada orang Nasrani. Kerana Allah Ta'ala sebut bahawa mereka ini adalah orang yang ada rasa kasih dan cinta pada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selepas Allah Ta'ala sebut ayat ni, baru Allah Ta'ala puji orang-orang yang Nasrani ni. Orang yang Nasrani nak tunjukkan betapa mereka ni adalah orang yang bukan macam Yahudi. Yahudi guna agama untuk kepentingan mereka sendiri. Dan sebahagian orang beriman pun ditiru perangai Yahudi bila dia jadi penunggang agama. Guna agama untuk mendapat habuan-habuan dunia. Dan itu kerja orang-orang Yahudi. Ada pun orang Kristian ini, maka kita nampak berlainan. Kita walaupun kita tak bersetuju dengan orang Kristian ni, sebab mereka tak beriman pada Nabi SAW. Tapi pada masa yang sama, ada benda yang kita kena puji. Bahawa kalau kita tengok orang-orang Kristian ni, mereka tak gunakan agama untuk kepentingan mereka. Walaupun ada. Ada. Ada orang-orang Kristian yang mana Kristian yang jenis jual confession. Jenis jual confession untuk lepaskan diri daripada dosa. Tapi kita kena tahu juga kenapa confession room tu ada. Asal kepada confession ni apa dia? Asal kepada confession ialah apabila ada lelaki yang disalib dan mereka mendakwa bahawa yang disalib itu adalah Jesus. Jesus. Maka mereka kata, kenapa Jesus ni disalib? Itu satu persoalan yang besar. Kenapa Jesus ni tidak ditebas kepala dia ke? Kenapa dia tak dibakar ke? Tapi dia disalib.
Okay, dan disalib ni maksudnya dia mati secara perlahan-lahan. Mati disebabkan oleh siksaan. Okay, lalu mereka kata Yesus disalib kerana dia sedang menanggung dosa pengikut dia sedikit demi sedikit. Nampak? Oh, itu asal. Okay. Dia sedang menanggung dosa pengikut dia sedikit demi sedikit. Okay. Lalu orang yang datang selepas itu, mereka percaya bahawa semua dosa ditanggung oleh Yesus. Okay, maka kerana itu wujudnya confession room untuk bagi tahu saya berdosa, maka ampunkanlah saya. Tanggunglah dosa saya. Punya jahat orang Kristian ni, suruh Yesus tanggung semua dosa-dosa dia. Okay, tapi itu asal kepada confession room. Maksudnya confession ni walaupun mereka ambil duit, yang ambil duit itulah salah. Okay, confession sebab free je. Asal confession free je. Sebab mereka kata Yesus dah siap tanggung kan. Dan Yesus tak minta bayaran pun untuk tanggung dosa-dosa mereka atas dakwaan mereka lah. Okay. Okay, so confession tu sendiri adalah sebahagian daripada agama mereka. Sama macam kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut dosa kita, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salahnya adalah mengambil duit. Sama macam kita, kadang-kadang bila kita perlukan bantuan orang untuk doa untuk kita. Doa untuk kita, untuk kalau biasa kan, biasa ada nak kata macam mana tahlil. Tahlil kan, tahlil untuk orang yang meninggal dunia. Pun digunakan untuk buat apa? Asal dulu tahlil semua orang buat free je kan. Orang buat sebab rasa tanggungjawab nak berdoa untuk sahabat yang dah meninggal dunia. Untuk ikhwah, untuk saudara yang meninggal dunia. Tapi lama kelamaan kan tengok tahlil dah digunakan untuk sumber pendapatan. Nak tahlil RM100, nak tahlil RM300. Itu nampak jadi dia punya perjalanan dia sama macam kalau kita kata sama macam Nasrani, dia keras sangat. Tapi itulah hakikat yang sedang berlaku. Okay, nampak dia punya keadaan dia. Okey, baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalau kamu perlukan kepada orang untuk membantu kamu, maka carilah orang-orang Nasrani. Okay, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa ayat 83 ini Allah Taala sedang memuji 86 ataupun 68 orang yang datang ke Madinah Al-Munawwarah dan nak menunjukkan bahawa betul-betul mereka ni mencari kebenaran, dengar ayat Al-Quran, terus beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya Najasyi adalah sebahagian daripada mereka walaupun dia tak ada bersama mereka pada ketika itu. Okey, maka hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Okey, dan cerita tentang kedatangan rombongan Najasyi ke Al-Madinah Al-Munawwarah ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Di dalam Bukhari dan Muslim diceritakan hadis tersebut. Cuma kita tak bawakan riwayat Bukhari dan Muslim kerana di dalamnya tidak menceritakan tentang sebab turunnya ayat. Yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat adalah riwayat daripada Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Okey, baik. Itu ayat 83. Baik, kita nak sambung seterusnya pada ayat 87 dan 88. 87 dan 88 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Okay, baik. Ayat 87 dan ayat 88. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu. Okay, kita selalu sebut bila kita jumpa dengan Ya ayyuhalladzina amanu, maka ia adalah khitab tashrif. Satu panggilan Allah tengah mengangkat darjat orang yang Allah Ta'ala panggil ni. Okay, sebab kalau panggilan Al-Quran ni macam kita sebut, Al-Quran memang diturunkan untuk orang beriman. Nak tak nak orang beriman kena baca. Okay, tapi itu pun dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang beriman. Okay, sama macam kalau kita bagi contoh analogi macam mana seorang guru besar bila dalam perhimpunan, dia sedang bercakap dengan pelajar dia. Okay, dia sedang bercakap dengan staff dia juga.
Tapi bila dia sebut wahai pelajar-pelajar, kan bila ada panggilan secara khusus, maka ada seolah-olah ada satu darjat, satu keistimewaan diberikan kepada golongan ni. Wahai pelajar darjah 5. Wahai pengawas-pengawas. So pengawas semua bangga pada waktu tu kan. Budak darjah 5 pun bangga pada waktu tu. So macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala bila sebutkan ya ayyuhallazina amanu, maka kita rasa berbangga kerana Allah Taala sedang panggil kita. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala panggil orang yang beriman, dan panggilan-panggilan khusus ni biasanya disertai dengan arahan, nasihat, pujian. Ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita. Sebab tu ada panggilan yang khusus. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini Allah Taala menyebutkan la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Perkara yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala kata la tuharrimu tayyibat. La tuharrimu, jangan kamu, tuharrimu daripada tahrim haram. Jangan kamu mengharamkan tayyibat, benda-benda yang baik, ma ahallallahu lakum, apa yang Allah Taala halalkan bagi kamu. So nak bagi tahu pada kita dalam ayat ni Allah Taala menyebutkan bahawa semua benda yang Allah Taala halalkan bagi manusia adalah benda yang baik. Tayyibati ma ahallallahu lakum. Semua benda yang Allah Taala halalkan bagi kita, maka ia adalah tayyibat. Walau bagaimanapun tayyibat ni dia bukan secara mutlak. Dia bukan secara umum. Macam contoh, Allah Ta'ala membenarkan kita makan ikan. Kita pun makan ikan. Kita tahu, bila orang kata, kenapa makan ikan? Allah Ta'ala halalkan makan ikan. Baik ke ikan ni? Allah Ta'ala kata, semua benda Allah Ta'ala halalkan, dia baik. Walau bagaimanapun, Allah Ta'ala kata, zat benda tu baik. Tetapi cara penggunaan dia bergantung kepada manusia. Bila mana Nabi SAW sebut, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang bagaimana kehidupan dunia kamu. Bila mana Allah Ta'ala kata, ikan halal. Hatta ikan dah jadi bangkai pun halal. Nabi SAW kata, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatah. Ataupun al-hillu maytatuh. Laut ni ataupun sungai ni, benda yang berair ni, air dia banyak. Maka air dia sentiasa suci, dan mayat-mayat, bangkai-bangkai binatang yang ada dalam tu semua adalah, bukan semua, maksudnya binatang laut lah. Jangan pula orang campak binatang darat masuk dalam tu, kita pun kata halal baik. Sebab apa? Dia ada dalam air. So binatang yang dimaksudkan adalah binatang yang hidup dalam air. Maka kalau dia jadi bangkai pun, maka dia boleh dimakan, tidak dikira sebagai najis. Melainkan binatang yang menggunakan nab, menggunakan ikan, dia tak ada cakar. So dia ada nab, dia ada taring. Ikan-ikan yang menggunakan taring untuk makan binatang-binatang darat. Yang ni adalah binatang yang dilarang untuk makan. Lalu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kamu mengharamkan benda-benda baik yang Allah Taala telah halalkan pada kamu. So Allah Taala dah lah panggil orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala bagi satu teguran pada orang beriman. Jangan kamu mengharamkan apa yang Allah Ta'ala telah halalkan. Kerana benda yang Allah Ta'ala halalkan tu baik. Macam tadi, ikan Allah Ta'ala halalkan. Tapi bila orang makan ikan sampai kembung perut, ataupun makan ikan campur dengan dengan benda-benda lain lah, benda-benda yang tak sepatutnya, dengan vitamin ke, dengan apa ke. Ikan dengan, ada sebagai orang kata jangan makan ikan dengan susu. So, ada situasi dan keadaan yang mana ikan tu dia boleh jadi tak baik untuk kita. Allah Ta'ala kata ikan tu asal halal dan baik. Tapi bila kita terlalu banyak guna dia ataupun salah guna dia, menyebabkan dia jadi benda yang tak baik. So benda yang tak baik, maka dia jadi tak halal. Tak halal sepenuhnya. Ada yang kadang-kadang makruh, ada yang kadang-kadang dia jadi haram. Tapi benda pada asalnya benda yang halal, maka Allah Ta'ala kata jangan kamu haramkan. Lalu timbul persoalan pada kita. Siapa dia orang beriman yang mengharamkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan? Kerana menghalalkan benda yang Allah Taala haramkan adalah mengharamkan benda yang Allah Taala halalkan adalah kufur. Dan mengharamkan dan menghalalkan benda yang Allah Taala haramkan adalah
kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekufuran yang besar, yang mana kalau kita beriktikad boleh buat benda tu, maka kita keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maka timbul persoalan, siapa dia yang berani ni? La tuharimu tayyibat. Siapa dia yang berani mengharamkan benda yang Allah Taala halalkan? Okay, bahkan kita boleh bercerita tentang satu situasi yang berlaku pada Nabi SAW. Okay, dan ayat ni termasuk dalam teguran tersebut. Walaupun ayat ni bukan turun disebabkan benda tu, peristiwa tersebut, tapi dia boleh dijadikan satu cerita. Nabi SAW pernah mengharamkan pada diri baginda untuk makan madu. Madu yang ada apa, syifa. Okey, ada asal ni, dia ada syifa, Allah Taala sebut dalam surah An-Nahl. Okey, maka bagaimana Nabi SAW boleh mengharamkan diri baginda daripada makan madu? Okey, kerana Nabi SAW dengar ada isteri baginda kata madu yang Nabi makan ni bau dia tak sedap, tak menyenangkan. Menyebabkan Nabi SAW mengharamkan diri baginda daripada makan madu. Maka dia termasuk dalam, Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halalkan pada kamu? Okay, so yang tadi untuk Nabi SAW, yang ini khusus untuk kita orang yang beriman pada Allah Ta'ala. So bagaimana berlaku la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. So kita nak tahu juga bagaimana orang beriman mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halalkan. Semua orang patut benda halal seronok lah. Yang ini tiba-tiba ada orang mengharamkan. Wala ta'tadu. Dan yang keduanya Allah Ta'ala kata jangan kamu melampau batas. Okay. Yang kedua, jangan melampau batas. Okay, tadi yang pertama, dalam ayat ni Allah Ta'ala menyebutkan tentang jangan mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halalkan. Dan yang keduanya jangan melampau batas. Okay. Dan yang ketiga, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang melampau batas. So kita nak tahu juga apa dia melampau batas yang ada ni. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Dan Allah Ta'ala kata yang ketiganya, benda yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu, yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, maka makanlah. Okay, makanlah daripada apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu. Okay, syaratnya adalah dua. Syaratnya yang pertama, benda tersebut mesti halal dan benda tersebut mesti baik. Halalan tayyibah. Okay, dan dua benda ni mesti datang selari. Macam tadi kita kata, Allah Ta'ala menghalalkan benda yang baik. Okay, dengan erti kata lain, benda yang Allah Ta'ala halalkan dan yang kita nak guna, mestilah benda yang tayyib, halal dan tayyib. Mesti benda yang dibenarkan oleh syarak dan benda yang baik. Sebab kadang-kadang ada benda yang dihalalkan oleh syarak. Syarak membenarkan kita makan ubat. Okey, makan ubat. Okey, tapi ada jenis-jenis ubat yang menyebabkan kita tak boleh makan benda lain. Okey, contoh macam aspirin. Kita makan aspirin, ubat cair darah. So nak makan apa lagi? Kena hati-hati daripada aspirin apa? Ubat tahan sakit ke cair darah? So apa? Nak cerita ada jenis-jenis ubat yang kita makan menyebabkan kita tak boleh nak makan benda lain. Kalau kita makan benda tu akan ada mudarat pada kita, maka pada waktu tu benda yang lain itu diharamkan untuk diri kita. Okay, kita tak boleh nak buat benda tu. Okay, tapi benda-benda yang halal dan baik, maka Allah Ta'ala kata kulu, makanlah, gunalah, kerana ia adalah sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kalian. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana antum bihi mu'minun, yang mana kamu beriman hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antum bihi mu'minun. Wattaqullah, bertakwa pada Allah Ta'ala yang kamu beriman dengan. Lalu kita nak tengok detail apa benda yang telah diharamkan, yang dihalalkan, ataupun benda halal yang diharamkan oleh orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Baik. Okey. Anna rajulan, dia an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni idza asabtu al-lahma intashartu lin-nisa'i wa akhadhatni shahwati faharramtu 'alayya al-lahma fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Okey, baik. Ada satu riwayat dan riwayat ini banyak digunakan dalam kitab-kitab tafsir.
Okay. Dan riwayat ini disebutkan sebagai sebab turunnya ayat ini. Ayat 88, 87 dan 88 daripada surah Al-Ma'idah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW dan lelaki ini berkata, wahai Rasulullah, ini idza asabtu lahma intashartu lin nisa. Dia kata, wahai Rasulullah, aku kalau makan daging, okay, terutama daging laham. Laham ni daging kambing. Biasanya laham bila disebut secara itlak laham maksudnya daging kambing. Okay, tapi laham juga boleh jadi lahmul baqar. Dia boleh jadi daging lembu juga. Ya, namun bila itlak biasanya laham maksud dia kambing. Dia kata, wahai Rasulullah, aku bila makan daging kambing ni, intashartu lin nisa. Dia jadi dia punya syahwat dia terhadap perempuan dia jadi lain macam. Macam sikit dengan bila dia makan kambing. Wa akhadhatni syahwati, dan kata dia, aku sentiasa akan kalah dengan syahwat aku bila makan daging kambing ni. Maksudnya dia akan melakukan sama ada dia buat harassment ke kat perempuan ataupun paling dahsyat sekali berzina. Okay? Kerana dia tak boleh kontrol bila makan daging. Maka apa yang lelaki ni buat? Faharramtu alayyal lahma. Maka aku mengharamkan diri aku daripada makan daging. Okay? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Maka Allah Taala kata, janganlah ada orang yang beriman ni mengharamkan benda yang Allah Taala halalkan. So Allah Taala halalkan daging kambing, maksudnya daging kambing tu ada kebaikan. So nafsu kamu yang tak terkawal tu bukan disebabkan oleh benda yang Allah Ta'ala halalkan. Okay. Maksudnya benda yang Allah Ta'ala halalkan dia mesti baik dan okey. Okay. Melainkan kalau kita ada bukti dari segi perubatan contohnya. Sebab lelaki ni apa yang dia sebutkan, dia hanyalah assumption. Dia punya tekaan, dia punya dakwaan. Okay. Bahawa nafsu dia naik disebabkan oleh laham. Okay. Dan kemungkinan nafsu dia naik disebabkan oleh campuran antara teh dengan daging kambing ke, dia disebabkan oleh dia makan daging disebabkan oleh kepenatan ke. So dia tak pasti secara sure-nya betul ke dia disebabkan oleh daging kambing ni. Okay? Ataupun ada part-part tertentu dalam daging kambing yang menyebabkan dia jadi perangai seperti itu. Okay, so dia tak tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau benda yang kamu tak pasti, maka jangan mengharamkan diri kamu daripada makan benda-benda halal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Okay, walau bagaimanapun, walaupun hadis ni, walaupun riwayat ni disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam sahih ataupun Jami' At-Tirmizi, okay, tetapi secara zahirnya kalau kita tengok periwayatan-periwayatan yang ada, maka yang lebih tepat riwayat ini adalah antara mursal Mujahid. Mujahid Ibn Jabar ni dia adalah salah seorang anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan dia adalah antara anak murid yang kanan. Ibnu Abbas dia ada beberapa anak murid kanan dia, antara dia Ikrimah, maula dia punya hamba dia. Okey, dan dia ada Mujahid. Mujahid ni salah seorang orang yang paling rapat antara anak murid Ibnu Abbas yang ramai-ramai, dialah yang paling rapat dan dia fokus kepada tafsiran Al-Quran, tafsir Al-Quran Karim. So Mujahid Ibn Jabar. Okay. Lalu riwayat ni adalah riwayat mursal, walaupun sebahagian mengangkat dia jadi marfu' daripada kalam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Okay, tapi kita nak tahu secara umumnya kenapa Allah Taala bawa datang ayat ni. Okay. So saya tak cerita dalam ni, cuma saya nak bawa ayat 87 dan ayat 88 dia ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Walaupun jauh 83, tetapi dia ada kaitan. Apa kaitan dia? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala puji golongan Kristian, orang Nasrani, Allah Taala puji kan? Macam mana mereka ni dengar ayat Quran, mereka menangis-nangis, mereka sebut mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dan Allah Taala kata pada ayat sebelum tu, bagaimana orang Nasrani ni orang yang paling kalau nak minta tolong, yang ada belas kasihan, yang ada rasa sayang dan cinta kepada orang beriman ni, maka mereka adalah orang Kristian. So menyebabkan kita dengan orang Kristian ni, kita dah jadi pandangan kita lain. Sebelum ni kita kata, semua kafir ni sama je. Semua lelaki sama, lebih kurang lah ayat dia. Semua orang kafir ni sama je. Tapi bila kita tengok Allah Ta'ala bagi tahu bahawa yang dahsyat pemusuhan dia adalah Yahudi dan
golongan musyrikin. Dan yang paling hampir dengan orang Islam, paling rapat dengan orang Islam adalah golongan Kristian. Maka orang-orang Kristian, orang-orang sahabat Nabi SAW, maka mereka mula terbuka sikit dengan orang-orang Kristian. Maka adalah pujian-pujian pada orang Kristian, adalah apa lagi, mula boleh berinteraksi dengan orang Kristian bila dapat ayat seperti ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, walaupun orang Kristian ni ada kebaikan pada mereka, tapi kamu kena hati-hati. Kamu kena hati-hati. Sebab apa? Sebab ada benda-benda yang dalam Kristian ni menyalahi syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, antaranya mereka mengharamkan benda yang Allah Taala halalkan. Apa yang diharamkan oleh Kristian? Orang Kristian mengharamkan diri mereka daripada kahwin. Okey, pendeta-pendeta Kristian kan tak boleh kahwin. Okey. Rahbaniyah tu bukan hanya pengasingan diri, tapi tak boleh kahwin. Okey, mereka mengharamkan diri mereka daripada berkahwin. Dan apa lagi apa mereka haramkan pada diri mereka? Mereka haramkan diri mereka daripada makan daging. Pendeta-pendeta Kristian, orang yang kuat beragama Kristian, dia tak makan daging. Dan apa lagi yang mereka haramkan pada diri mereka? Mereka haramkan diri mereka daripada mandi. Kita tengok benda ni semua. Kahwin, daging, mandi, inilah antara nikmat dunia yang ada. Ni tengah panas-panas mandi, sedap ya. Lapar-lapar makan daging. Hidup kahwin, alhamdulillah. So ini adalah antara nikmat dunia yang ada. Tapi tiba-tiba datang orang-orang, ada sebahagian orang Kristian ni, dia kata benda ni diharamkan. Diharamkan pada diri mereka. Tak boleh kahwin, tak boleh makan daging, tak boleh mandi. Maka Allah Ta'ala kata, kamu tengok Kristian baik, Masya Allah, rapat dengan kamu, bantu orang beriman. Jangan seronok sangat. Ada di antara adat Kristian yang menyalahi syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kena tinggalkan benda tu, dan kamu kena bagi tahu pada orang Kristian, ini adalah benda yang Allah Ta'ala halalkan. Antaranya adalah kahwin, makan daging dan mandi. Wala ta'tadu, dan Allah Ta'ala kata ini adalah melampau batas. Okey, melampau batas. Sebab apa? Sebab antara tiga benda ni ada salah satu benda yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita buat. Allah Ta'ala suka kalau Allah Ta'ala hasil daripada benda ni, Allah Ta'ala suka. Apa dia? Kahwin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh. Bahkan ia adalah fitrah. Allah Ta'ala jadikan manusia untuk berkahwin. Lalu bila mana orang mengharamkan benda yang Allah Ta'ala perintahkan, maka ini adalah satu ta'tadu. Ini adalah satu melampau, suatu perbuatan yang melampaui batas. Allah Ta'ala suruh kita membersihkan diri. Allah Ta'ala suruh kita jangan menyakiti orang-orang di sekeliling kita. Antara ini sakit dengan bau kita. Maka Allah Ta'ala suruh bersihkan diri, maka kita mandi. Kita mandi paling-paling pun sekali seminggu. Kita mandi. Kalau tak nak mandi tu tolonglah, pakailah sikit deodorant ke apa ke kan. Okey. So bila mana Allah Ta'ala suruh kita bersihkan diri, tiba-tiba datang orang kata haram mandi. No. Okey, itu adalah satu udwan, satu permusuhan, satu perbuatan yang mencabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, jangan kamu mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halalkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak suka pada orang yang melampau batas. Dan kemudian, wakulu mimma razaqakumullah. Kulu daripada apa? Daging ni. Ya Allah Ta'ala bagi kamu makan daging. Daging lembu ke, daging kuda ke. Maka makanlah daripada apa yang Allah Ta'ala benarkan. Ya Allah Ta'ala tak benarkan adalah humur ahliyah. Daging keldai. Keldai yang dipelihara. Keldai yang wahsy, keldai liar, tak ada masalah. Keldai yang dipelihara, Nabi SAW tak benarkan. Daging humur ahliyah. Yang lain, daging-daging lain, selagi mana benda tu Allah Ta'ala halalkan, maka makanlah. Dan janganlah kamu ikut Kristian. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan pada kita. Allah Ta'ala suruh kita bina hubungan. Tengok orang yang membantu orang Islam, yang rapat dengan orang Islam, bina hubungan dia. Tapi jangan sampai ke tahap kita melonggarkan prinsip agama kita. Jangan sampai ke tahap kita longgarkan prinsip agama. Jangan sampai kita terlalu bertoleransi. Sampaikan orang tak nampak Islam ni dia ada stand ke tak?
Okay, bila ada peristiwa ni, Islam ikut yang ni, Islam ikut yang tu. Dah tak ada pendirian dah pada orang Islam. Boleh ke tak boleh? Okay, ada pesta arak, Oktoberfest, nak masuk Oktober ni. Oktoberfest, boleh ke tak boleh? Okay, dengan LGBT, macam mana kita berinteraksi? So, di sini perlukan ketegasan. Okay, sebagai orang yang beriman pada Allah Ta'ala perlukan ketegasan. Dan begitu juga dengan perkara-perkara yang di luar akal manusia. Okay, macam contoh orang yang mengaku dia jumpa Nabi secara yaqazah, orang yang mengaku dia dapat wahyu, dia dapat perintah daripada Rasulullah SAW dalam mimpi yang suruh buat sekian-sekian. Kalau dapat perintah dia buat seorang lah, sebab perintah tu untuk dia. Okay, kalau perintah untuk umat Nabi SAW, Nabi dah bagi tahu lama dah, 1400 tahun Nabi bagi tahu. So bila kita dengar benda-benda yang pelik, okay, mendengar orang-orang boleh bercakap dengan orang mati, so benda-benda yang ajaib dan pelik, maka kita kena tunjukkan ketegasan Islam. Islam kata tak boleh, benda ni semua khurafat. Benda ni semua menyebabkan kamu jauh daripada Allah Ta'ala, kamu jauh daripada Nabi SAW. Maka perlukan ketegasan. Tak boleh kata, boleh selagi mana tak melanggar syarak, boleh. Okay, kalau benda ni, NGO ni, okey. Selagi mana tak langgar syarak, okey. Yang ni, tarikat ni, okey. Selagi mana tak langgar syarak. Yang tu tak nampak ketegasan Islam. Sebab bila buka satu pintu, dia akan pergi pada pintu-pintu yang lain. Maka sebab tu dalam Islam dia ada satu konsep yang dinamakan Sadduz Zari'ah. Sadduz Zari'ah. Kenapa Al-Arqam diharamkan? Kalau kita tengok Al-Arqam, bagus ke tak bagus? Dia ajar orang mula tutup pakai purdah dekat muka. Dia ajar orang tidak ada ikhtilat, tidak ada percampuran lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Dia ajar pada kita untuk membina ekonomi Islam. Dia ajar pada kita untuk sentiasa jaga solat 5 waktu kita. Dia ajar pada kita untuk kita ada ukhuwah persaudaraan sesama Islam. Tapi kenapa Al-Arqam diharamkan? Waktu baik. Sebab tu ramai pengikut Al-Arqam pada tahun 80-an. Ramai pengikut Al-Arqam. Sebab apa? Sebab benda yang dia bawa tu baik. Tapi kenapa Al-Arqam diharamkan? Kerana Sadduz Zari'ah. Bila mana dah mula mengaku ada Imam Mahdi, dah mula mengaku bertemu Imam Mahdi, maka perlu dicantas awal. Sebab kalau tak cantas awal, buka lagi peluang, maka akan ada orang takut dia jadi macam orang Syiah, terus mengaku ada hulul. Aku adalah jelmaan Tuhan di atas muka bumi. Okay, so kita tak nak jadi seperti itu. Okay, sebab tu ada Sadduz Zari'ah. Okay, dan Sadduz Zari'ah ni bermula daripada mana? Bermula daripada izzah kita. Kita rasa bangga dengan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan jangan kita haramkan benda-benda yang Allah Ta'ala halalkan ataupun menghalalkan benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan pada kita. Okay. So bila kita start buka, okay, sekarang ni ada masjid-masjid pun dah kena slow. Surau dah kena perlahankan suara sikit azan kan. Okay. Asal kepada awal-awal itu untuk tak nak bagi kuliah je. Lama-kelamaan azan pun dah tak kedengaran lagi. So azan adalah syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak dapat nak perdengarkan bacaan Quran, okay, dan tazkirah, kuliah-kuliah dekat corong-corong masjid, maka tak apa, sebab benda tu ada masalah dan mudarat dia. So kerajaan nampak mudarat dia lagi besar, maka disekat, tak apa. Tapi azan kita kena kumandangkan kerana ia adalah syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau solat kat rumah sekalipun, solat di rumah sekalipun, maka biasakan diri kita untuk azan dan iqamah. Okey. Baik. So itu ayat 87 dan ayat 88 dan sebab turunnya ayat 87 dan 88. Okey, lalu insya-Allah kita stop, berhenti takat ini dulu. Okey, so saya nak buka sebelum kita tangguhkan, saya nak buka untuk soalan. Siapa ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, ayat 87 dengan 88 ni dia ada sebab nuzul lain ke? Kan ada dalam hadis Bukhari yang ada 3 orang lelaki datang ke rumah isteri Nabi tu yang dia kata dia nak solat malam, lepas tu dia nak puasa sepanjang tahun. Yang tu macam mana Ustaz? Okey, baik. Macam kita cerita tadi, okey, bahawa ada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW yang ada kaitan dengan ayat.
Okey, peristiwa yang ada kaitan. Okey, macam kita cerita peristiwa Nabi mengharamkan diri baginda daripada makan madu. Okey, maka ada kaitan dengan ayat tapi dia bukan sebab turunnya ayat. Okey, sama macam cerita tentang 3 orang yang datang jumpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu 3 orang ni dia tanya pasal ibadah Nabi SAW, dan kemudian bila dia dengar Aisyah cerita tentang ibadah Nabi, maka ka'annahum taqalluha. Mereka kata, "Oi, sikit je amalan Nabi SAW." Wah, amalan Nabi yang kita dengar solat malam sampai baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dalam solat malam Nabi SAW, tiba-tiba mereka kata sikit. Okay, lalu tiga-tiga ni, seorang kata aku tak nak kahwin, seorang kata aku nak puasa tak nak berbuka, seorang kata aku nak qiyamul lail tak nak tidur. Lalu Nabi SAW kata, ini faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ikut benda ni maka dia bukan daripada siapa yang Nabi SAW kata, aku adalah orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Orang yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala. Tapi aku kahwin dengan perempuan, kata Nabi SAW. Aku tidur dan aku qiyamul lail dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka, kata Nabi SAW. So Nabi kata kemudian ni, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikut sunnah aku maka dia bukan daripada kalangan aku. So ayat peristiwa ni sesuai dengan ayat 87-88. Namun dia bukan sebab turunnya ayat 87 dan 88. Okey. Peristiwa dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sirah Nabi SAW yang berkaitan dengan ayat ni. Namun ia bukanlah sebab turunnya ayat 87 ataupun 88 ni. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Yang lain? Okay. Kalau tak ada, insya-Allah kita boleh stop dekat perkongsian kita pada petang ini. Maka apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Dan sebelum kita berpisah, seperti biasa, Akademi Tadabbur Malaysia ni, Malaysia Tadabbur Academy, maka adalah satu platform untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu kepada masyarakat. Maka mohon kepada semua dapat sharekan, kongsikan, kalau boleh kongsikan Telegram dia. Okay, Telegram ataupun Facebook dia. Okay, sebab ada banyak subjek-subjek lagi. Banyak benda-benda lagi yang dibincangkan dalam Akademi Tadabbur Malaysia. So ini peluang. Okay, sebab tidak ada bayaran yang diletakkan untuk benda ni. Maka dia sepenuhnya adalah untuk secara percuma untuk siapa-siapa yang nak inginkan kebaikan dan nak tahu terutama tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Okay, dan yang keduanya, siapa yang nak menyumbang, katalah dia ada rezeki yang lebih, lalu dia nak sumbang untuk kemantapan akademi ni, untuk kesinambungan dia, maka bolehlah menyumbang di seperti yang ada dekat chat di Akademi Tadabbur Malaysia. So insya-Allah semoga peluang, kalau macam saya, kelebihan adalah pada berkata-kata, bercakap, maka kita kongsi kebaikan dengan bercakap. Ada orang kebaikan dia tenaga, dia ada tenaga lebih, dia ada stamina yang kuat, maka dia boleh menyumbang dengan tenaga dia. Ada orang dia pandai masak, dia boleh menyumbang dengan memasak. Dan ada orang dia ada kelebihan harta, maka dia boleh sumbang dengan harta. So kita cuba sedaya upaya kita untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat di sekeliling kita, insya-Allah. Okay, lalu kita tangguhkan perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah.